Kita akan masuk tajuk yang baru, iaitu tajuk capan. Apa itu capan? Capan merupakan proses memindahkan rupa dan jalinan suatu objek yang boleh digunakan dalam buat aktiviti mencorak. Jadi keratan rentas ataupun hujung benda tersebut bukan yang kamu buat. Contohnya kalau kamu bentuk love ataupun bentuk bunga pada kentang, itu bukan capan. Itu bukan bentuk yang asal, itu yang kamu buat. Jadi bentuk yang asal, contoh yang pertama menggunakan keratan rentas sayur. Memang sudah ada coraknya yang tersendiri. Lada benggala, kacang bendi, petola dan sawi, sudah ada keratan rentas yang boleh digunakan untuk capan. Capan ni kita tak terhad kepada sayur, kita boleh guna barang-barang apa sahaja yang ada di rumah yang mempunyai corak yang tertentu, dan kita juga boleh guna buah-buahan ataupun keratan rentas sayur-sayuran. Jadi kalau kamu tengok yang pertama, contoh pada muka surat 22 ialah anggur. Apa beza motif, apa beza corak yang terdapat dalam muka surat 22 tu? Motif ialah pelambangan yang telah dimudahkan. Dan bila berulang-ulang motif yang sama, akan menghasilkan corak. Jadi bezanya yang itu. Motif yang pertama anggur. Menggunakan butang dan daun untuk membentuk anggur. Bukan daun sebenar, yang itu daun plastik. Kemudian, apa yang harus dibuat? Apabila diulang berkali-kali, motif yang sama menghasilkan corak. Kita lihat pada muka surat 23. Kali ini motifnya berbeza. Bukan buah-buahan tetapi binatang, iaitu kumbang, ladybird. Dan apa yang digunakan? Satu ialah buah lemon untuk membentuk badan. Kedua ialah penutup botol untuk membentuk kepala. Ketiga adalah skru untuk membentuk bintik-bintik di badan. Dan keratan batang sadari untuk sesungut. Okey, itu kreativitinya. Dan kalau kamu lihat pada motif yang ketiga, iaitu pokok. Motif pokok ini menggunakan alat permainan dan keratan batang sadari. Jadi, alat permainan ni ada titik-titik untuk membentuk batang, manakala keratan batang sadari itu kalau kita susun akan membentuk daun pada pokok tersebut. Jadi bila motif tersebut disusun dengan kaedah yang tertentu dan berulang-ulang, akan dipanggil sebagai corak. Jadi untuk tajuk hari ini, kita akan membuat capan, tetapi untuk tajuk selempang pancar. Jadi untuk selempang pancar ni, kita gunakan, macam cikgu kata, apa saja keratan rentas yang kamu nak guna, keratan rentas ataupun benda-benda yang kamu jumpa di rumah yang boleh ada corak yang tertentu untuk membentuk selempang. Selempang tu waktu orang zaman dulu, dia selalu letak kain pelikat atau apa kain pada bahunya. Okey, pada bahu. Itu kita panggil selempang pancar. Jadi kalau kamu lihat pada muka surat 24 dan 25, bagaimana kita menghasilkan motif yang tertentu. Cikgu ulang, motif tertentu berulang-ulang akan menghasilkan corak. Jadi cikgu nak kamu bentuk satu kertas lukisan tu, seolah-olah kertas lukisan itu adalah selempang. Jadi pastikan kamu buat bentuk motif yang berulang. Ya, seolah-olah seperti corak capan ini adalah corak pada kain pelikat yang selalu digunakan orang pada zaman dahulu sebagai selempang. Jadi kalau kamu tengok langkah dia, memotong bendi dan sadari, mewarnakan dengan cat air. Ketiga, memotong dan membentuk corak sisi ikan. Yang keempat, menggunakan skru
dan bendi untuk membentuk corak yang di tengah, motif yang di tengah-tengah yang berulang menjadi corak. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Yang tepi selempang tu, yang hujung pada kertas lukisan tu, kamu bayangkan kertas lukisan tu selempang. Jadi yang hujung tu dia gunakan corak sisik emas, corak sisik ikan menggunakan sadri. Yang tengah, cikgu kata satu motif tu, dia berulang-ulang jadi corak. Yang tengah tu, dia gunakan skru dan bendi. Cikgu ulang sekali lagi, kalau kamu nak buat motif itu sebagai corak mesti sama. Semua motif yang berulang-ulang tu mesti sama dia punya susunan dia. Jadi itulah dia tugaskan kamu pada minggu ini. Menghasilkan selempang pancar menggunakan apa saja bentuk yang memang dah ada. Tak kira lah sayur-sayur, keratan rentas sayur, keratan rentas buah-buahan ataupun bahan-bahan yang kamu nampak di rumah kamu yang ada bentuk yang tersendiri. Macam alat permainan, skru. Jadi bebas untuk membentuk selempang pancar. Baiklah, kita lihat nanti video bagaimana cara untuk membuat capan di YouTube. Okey. Jadi bahan-bahan dia mula-mula dia sapu cat pada skru sebagai tengah. Kemudian dia gunakan bendi 4 capan dan kemudian digunakan semula skru kecil di antara bendi tersebut. Apa itu pancaran? Pancaran maksudnya susunan itu seolah-olah seperti bintang. Apa itu selempang? Macam cikgu kata tadi, untuk capan minggu ni, kamu kena buat selempang pancaran. Okey, kemudian yang oren tu menggunakan skru lagi. Motif tu mesti berulang-ulang barulah menghasilkan corak pada selempang tersebut. Warna yang berbeza-beza boleh membuatkan corak untuk selempang pancaran itu lebih menarik. Jadi kalau tadi gunakan warna bendi merah pada motif yang di tengah-tengah, tetapi untuk motif yang di tepi-tepi, cikgu tersebut menggunakan warna biru pada bendi. Manakala skru masih lagi warna merah. Ini kita panggil capan ya. Pastikan motif tersebut sama. Kemudian di bahagian tepi, dengan menggunakan batang sadari, dia buat corak susunan ikan. Kenapa perlu ada susunan tepi seperti itu? Kerana ini adalah selempang. Selalu pada zaman dahulu, kalau ada selempang, hujung kain selempang tersebut, coraknya lebih berbeza. Dia sebagai penutup pada selempang tersebut. Jadi kita buat corak sisik ikan dengan menggunakan sadari, 2 baris, satu warna oren dan satu lagi warna hijau. Jadi cikgu harap dengan menggunakan rujukan video ini, kamu lagi nampak bagaimana cara untuk membuat selempang pancar.